Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sikit, dekat sikit. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen YouTube saya Bicara Minda. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Bagi yang masih belum subscribe, saya mohon anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak perjelaskan pada pagi ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini adalah berkenaan dengan bantuan prihatin rakyat. Okey, jika sebelum ni saya sendiri berkongsikan yang dalam dua video yang lepas, saya sendiri berkongsikan yang saya masih lagi tercari-cari maklumat berkenaan dengan pembayaran bagi fasa ketiga, walaupun fasa kedua masih lagi belum ada pembayaran, dan pembayaran dijangkakan akan dilakukan pada minggu hadapan dan juga akan selesai sebelum Hari Raya Aidilfitri. Bagi fasa ketiga ni saya tidak mendapat sebarang maklumat. Jadi semalam ada seorang sahabat maya saya di Facebook, Saudari Aisyah, telah berkongsi kepada saya satu posting rasmi daripada Kementerian Keuangan yang memperjelaskan tentang pembayaran bantuan prihatin rakyat. Dan di dalam kenyataan yang terakhir ada dinyatakan yang pembayaran BPR 2021 ni melibatkan 3 fasa, iaitu fasa pertama pada bulan Februari 2021, fasa kedua pada bulan Mei 2021, dan fasa ketiga adalah pada bulan September 2021. Okey. Jadi apabila sudah orang kata saya dah mendapat maklumat yang rasmi berkenaan dengan pembayaran fasa-fasa ni, jadi di sini mungkin ada yang masih tertanya-tanya, dan saya pun dapat banyak persoalan berkenaan kewujudan fasa ketiga sebelum ini. Jadi di sini saya sediakan satu jadual bagi anggaran pembayaran. Okey, disclaimer lagi sekali ya, anggaran untuk pembayaran BPR bagi fasa kedua dan juga fasa ketiga. Ini adalah salah satu inisiatif saya sendiri untuk orang kata memudahkan bagi mereka yang mungkin masih kurang jelas bagaimana gambaran untuk pembayaran BPR bagi fasa kedua dan juga fasa ketiga. Jadi ini adalah bukan satu maklumat yang rasmi, ini adalah satu perkongsian berdasarkan semakan saya mengikut data bantuan sara hidup yang lepas dan mengikut juga beberapa kaedah pembayaran yang telah dilakukan sebelum ini. Okey, jadi kalau nak ambil, boleh ambil. Kalau tak mau ambil pun tidak ada sebarang masalah. Okey, jadi di sini saya akan kongsikan jadual untuk pembayaran tu. Kita akan bermula daripada kategori isi rumah. Okey, yang pertama sekali sebelum saya berkongsikan tentang jadual ni, minta maaf panjang sikit hari ni. Jadi yang pertama saya nak sarankan dan nasihatkan kepada penonton. Okey, semalam saya ada kongsikan satu jadual bagi pembayaran Aissinar, yang mana pembayaran Aissinar bagi bulan Mei sudah pun diawalkan. Okey, jadi apa yang saya lihat, ada beberapa posting dalam Facebook yang mengambil screenshot jadual tersebut dan dikongsikan. Dari segi material konten saya tidak ada masalah dengan perkara-perkara sedemikian, tetapi yang tidak menggembirakan adalah kerana posting tersebut tidak share details yang lengkap. Saya lebih suka kalau anda berkongsikan video ini secara penuh. Apa-apa saja perkongsian yang saya sertakan jadual, gambar dan sebagainya, saya suka jika anda sharekan secara penuh, iaitu link video. Jika anda mengambil gambar sahaja, ini apa yang berlaku. Saya mendapat banyak persoalan daripada secara personal yang kontak saya di Facebook, bertanyakan tentang tarikh mereka pada 5 April. Jadi logiknya pada 5 Mei lah mereka akan menerima bayaran, dan tarikh mereka tidak pun bertukar. Jadi mereka macam tak happy. Betul, saya tengok, saya tanya macam mana detail betul. Jadi bila berlaku perbualan ni, rupa-rupanya mereka hanya melihat posting jadual tu sahaja daripada page yang berkenaan lah, yang berkongsi sahaja. Jadi bila anda berkongsi jadual sahaja, saya tidak boleh nak bertanggungjawab, sebab saya dah jelaskan dalam video yang jadual itu adalah anggaran jadual pembayaran berdasarkan semakan saya
pada petang semalam. Saya buat sematkan selama 2 jam. Jadi saya nyatakan dalam video tu, mungkin ada yang berubah, mungkin ada yang tidak berubah, terutama sekali yang menerima bayaran pada hari-hari biasa, bukan pada hari Sabtu Ahad, bukan pada hari perayaan cuti umum dan sebagainya. Jadi ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Jadi apabila anda melihat jadual secara bergambar tanpa menonton video penuh penjelasan, itu pada saya tidak adil lah. Jadi sebab seolah-olah saya yang pula dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan. Anda kena dengar penjelasan secara detail, sebab dalam video ada dijelaskan secara detail. Nak berkongsi tu saya tidak ada masalah. Saya faham ada juga yang ada kekurangan berkenaan dengan data internet dan sebagainya, tetapi mungkin boleh cari kaedah yang lebih sesuai, mungkin kaedah dalam menjawab persoalan dan sebagainya, sekurang-kurangnya tidak menimbulkan pertikaian. Sebab bila share, ramai orang share, tapi bila ada maklumat tu tak kena kepada beberapa penerima, yang kena saya lah. Okey, jadi saya harap bila nak kongsi tu, kongsikan yang penuh, supaya bila orang dengar dia faham benda ni pelaksanaan dia macam ni, melibatkan si A dan mungkin juga tidak melibatkan si A. Okey, itu saja. Jadi sekarang saya akan berkongsikan jadual pembayaran bagi bantuan prihatin untuk fasa kedua dan juga fasa ketiga. Saya buka dulu, saya cerahkan. Okey, yang pertama adalah bagi golongan B40 yang berpendapatan 2,500 dan ke bawah, yang mana ini adalah nilai bantuan bagi mereka yang mempunyai anak seorang ataupun yang tidak mempunyai anak lagi. Mereka ini layak untuk mendapat bantuan RM1,200, yang mana bayaran fasa pertama pada bulan Februari telah pun dibayar sebanyak RM300, baki sebanyak RM900 berdasarkan pada rekod-rekod bayaran yang lepas, bantuan sara hidup, BRIM dan sebagainya. Dijangkakan anda akan menerima bayaran pada fasa kedua sebanyak RM450 dan bayaran pada fasa ketiga iaitu September 2021 sebanyak RM450. Okey. Bagi golongan yang mempunyai B40 2,500 dan ke bawah yang mempunyai anak lebih daripada seorang, anda akan menerima bayaran sebanyak berjumlah RM1,800, yang mana RM300 telah pun dibayar pada fasa 1. Jadi pada fasa 2 anda akan menerima anggaran bayaran RM750 sebelum Aidilfitri, dan juga lagi RM750 adalah pada September 2021. Kemudian kita pergi kepada golongan B40 yang berpendapatan RM2,500 sehingga RM4,000. Okey, mereka ini bagi yang punya anak seorang ataupun tidak mempunyai anak, jumlah yang mereka terima adalah sebanyak RM800, yang mana RM300 telah dimasukkan dalam bayaran fasa pertama. Jadi baki lagi RM500 akan dibahagikan dua, iaitu RM250 pada bulan Mei dan juga RM250 lagi pada bulan September 2021. Kemudian bagi mereka yang berpendapatan RM2,500 dan RM4,000 ini dan mempunyai anak lebih daripada seorang, mereka akan menerima jumlah pembayaran sebanyak RM1,200, yang mana RM300 telah pun dibayar, dan anggaran bayaran bagi fasa kedua adalah sebanyak RM450, dan lagi RM450 adalah akan dibayar pada fasa ketiga iaitu September 2021. Bagi mereka yang berpendapatan RM4,000 sehingga RM5,000, mereka yang ini yang mempunyai anak seorang ataupun tidak mempunyai anak layak untuk mendapat bantuan sebanyak RM500, yang mana RM300 telah pun dibayar bagi fasa pertama. Jadi anggaran untuk bayaran fasa kedua adalah sebanyak RM100 dan juga anggaran bagi bayaran fasa ketiga adalah RM100. Namun bagi golongan ini tidak mustahil jika mereka menerima bayaran mereka hanya pada fasa kedua saja, iaitu lamsam terus sebanyak RM200, kerana baki bayaran tu tidaklah terlalu banyak. Jadi kemungkinan besar juga tidak ada fasa ketiga bagi golongan ini, dan bayaran anda akan diselesaikan pada fasa kedua. Itu adalah jangkaan. Okey.
Bagi yang berpendapatan kasar RM4,000 sehingga ke RM5,000 dan mempunyai anak lebih daripada seorang, anda akan menerima bayaran sebanyak RM750, yang mana RM300 telah pun dimasukkan pada bulan Februari sebagai bayaran fasa pertama. Baki RM400.5 lagi, ikut rekod semakan saya terdahulu, saya boleh anggarkan yang anda akan menerima RM200.5 pada bayaran fasa kedua Mei ni, dan baki lagi RM200 anda akan menerima pada bulan September 2021. Yang bagi kategori ini untuk one off payment terus pada fasa kedua, saya rasa mungkin 50-50, 50-50, sebab baki tu boleh dikatakan agak banyak dan kemungkinan besar akan dibahagikan untuk fasa kedua dan juga fasa ketiga. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah untuk golongan bujang dan OKU yang berpendapatan RM2,500 dan ke bawah. Mereka ini layak untuk menerima bantuan sebanyak RM300 dan RM150 telah pun dibayar bagi bayaran fasa pertama. Baki bayaran mereka ini adalah sebanyak lagi RM200. Jadi mengikut rekod terdahulu, saya menyangkakan mereka ini tidak akan dibayar sampai fasa ketiga, tetapi baki RM200 itu akan diselesaikan di dalam bayaran fasa kedua pada bulan Mei nanti. Okey, jadi secara ringkasnya itu adalah jadual bagi anggaran untuk pembayaran fasa kedua dan juga fasa ketiga. Bagi mereka yang mungkin sekejap, kita boleh buka lah. Okey, lagi satu apa yang saya nak ingatkan kepada anda, walaupun anda kewujudan fasa ketiga ni memang sudah disahkan kewujudan fasa ketiga ni, mungkin ada yang sedikit kecewa kerana anda tidak mendapat bayaran baki secara one off terus pada bulan Mei. Tetapi sedikit berita yang menggembirakan bagi golongan B40, yang mana jika anda adalah ini adalah bagi package pemangkasan yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita hari itu. Okey, bagi golongan B40 ni, yang mana yang kehilangan pekerjaan pada bulan Jun nanti, anda akan menerima bantuan one off payment sebanyak RM500, itu bantuan tambahan. Dan juga bagi mereka yang menerima bantuan prihatin rakyat dan berpendapatan RM1,000 dan ke bawah, anda juga akan menerima bayaran one off payment sebanyak RM500. Jadi selain daripada bayaran bagi ketiga-tiga fasa ni untuk BPR, tambahan bagi bayaran untuk dalam package pemangkasan ni akan memberikan mereka yang terlibat lebihan sebanyak RM500 pada bulan Jun. Jadi diharapkan bayaran-bayaran ini dapatlah meringankan beban isi rumah bagi menanggung perbelanjaan dan juga keperluan harian. Okey. Jadi seperti yang saya kata tadi, mungkin ada yang tidak gembira apabila bayaran ini diagihkan kepada dua fasa, tetapi apa yang ditentukan oleh pihak kerajaan ini saya rasa adalah yang terbaik yang telah difikirkan. Semoga dengan bayaran yang akan dibayar bagi fasa kedua sebelum Aidilfitri ini, saya harap kita semua lebih berjimat cermat dalam perbelanjaan. Walaupun kita nak menyambut hari raya, tapi saya sarankan sambutlah dengan sederhana, kerana kita lebih memerlukan keuangan tu, duit itu untuk kelangsungan kita hidup seharian. Jadi mungkin boleh gunakan untuk perkara yang lebih penting, untuk survival diri kita dan juga survival keluarga kita. Mungkin boleh repair sedikit motosikal, tukar tali yang botak, tukar minyak hitam, itu untuk kegunaan harian dan juga keperluan-keperluan di dalam rumah. Mungkin ada perlukan nak beli rice cooker dan sebagainya, instead of daripada untuk beli langsir baru ke untuk raya ke apa kan. Jadi gunakan wang anda sebaik yang mungkin. Itu hanyalah sekadar nasihat dan pandangan saya sahaja. Okey, saya rasa cukup jelas sehingga setakat ini. Jadi saya tamatkan video ini pada sesi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di sesi yang lain. Jika ada sebarang pertanyaan, jika ada sebarang komen, boleh utarakan di ruangan Facebook saya, boleh utarakan di ruangan YouTube saya.
Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya. Jangan lupa untuk share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share penuh, jangan ambil gambar sikit saja.